Alhamdulillah hari ini telah kita berjaya membuat satu pertemuan dengan Kementerian Keuangan berkaitan dengan isu kejatuhan harga minyak dunia dan impaknya terhadap ekonomi negara. Dan Alhamdulillah kami telah disambut dengan baik dan profesional oleh Menteri Keuangan sendiri, Datuk Seri Ahmad Husni Mohamad Hanazlah dan Timbalan Ketua Pembenaran sendiri, Datuk Mat Noor lah, bersama dengan kita dalam pertemuan dekat sejam setengah. Dan pertemuan itu pertemuan yang tertutup, memang sebegitu caranya. Dan apa yang penting ialah kami dapat menyampaikan beberapa perkara penting daripada Dewan Pemuda PAS Wilayah Persekutuan, daripada Pemuda PAS Malaysia berkenaan dengan isu kejatuhan harga minyak ini. 4 perkara yang kami sentuh ialah berkenaan dengan Petronas, kewibawaan Petronas, kemudiannya revisi kepada KDNK Negara tahun 2015, dan ketiganya penekanan untuk penerusan subsidi kepada rakyat, khususnya kepada subsidi minyak dan juga gas, dan akhirnya meningkatkan pendapatan rakyat. Cuma secara gistnya ialah semua 4 elemen ini telah kami sampaikan kepada Menteri sendiri, dan beliau telah memberikan respon yang baik kepada kami berserta dengan fakta, dan kenyataan kami juga berserta dengan fakta. Dan beberapa penekanan yang kami harapkan agar diberikan penekanan yang baik di peringkat Kementerian Keuangan ialah pertama tentang Petronas. Kita harapkan agar sebab kita tahu Petronas ini adalah hak rakyat, dan Allah Ta'ala pun telah berfirman dalam surah Al-A'raf ini pun memberitahu bahawasanya hak bahan-bahan ini adalah hak kepada semua, bukan kepada seorang. Jadi walaupun Akta Petroleum 1974 tu meletakkan Petronas di bawah Perdana Menteri, kita harapkan agar Petronas boleh lebih telus kepada rakyat, yakni dapat diaudit dan dapat keputusan-keputusan yang melibatkan kepada investment boleh dibentangkan dalam parlimen untuk mendapat lebih banyak views, kerana ia adalah duit rakyat. Kita sayang Petronas. The point is, kita sayang Petronas sebab Petronas adalah sebuah syarikat Malaysia yang dapat berada di dalam Fortune 500 company, in which kebanggaan kepada negara. Yang keduanya berkenaan dengan kita bercerita tentang KDNK Negara, yang di mana oleh kerana sumbangan minyak, industri minyak kepada negara adalah sebanyak 30% daripada KDNK Negara, maka pastinya akan berlaku pengurangan. Sebab itu kami mencadangkan kepada kerajaan supaya dari operating expenditure, perbelanjaan kita di peringkat kerajaan itu dapat dimanage dengan baik supaya defisit fiskal itu tidak berlaku dengan banyaklah. Dan Alhamdulillah ia diterima oleh Menteri sendiri, dan Alhamdulillah sekarang ini pun mereka telah mengamalkan beberapa polisi-polisi untuk memastikan yang penggunaan duit-duit rakyat ini dapat digunakan dengan sebaiknya. Jadi kami sampaikan perkara itu, mudah-mudahan projek-projek mega yang barangkali tidak perlu untuk kita lakukan sekarang boleh kita postponekan dahulu untuk membolehkan bantuan-bantuan itu disalurkan kepada rakyat yang kami sentuh dari sudut subsidi. Macam contohnya kami bersetuju supaya subsidi terhadap minyak ini ataupun gas ini diteruskan oleh kerajaan. Cumanya kita cap lah dari subsidi tu supaya kerajaan boleh predict ataupun buat bajet yang lebih healthy bajet pada tahun-tahun yang mendatang. Maknanya contoh, kalau kita kata kita nak bajetkan setiap tahun 15 billion for example, subsidi kepada minyak dan gas, walau apa jua naik turun harga minyak, kita maintain 15 billion. So sekurang-kurangnya ia dapat mengelakkan daripada kerajaan manage the deficits. Macam sekarang ni dia tak macam tu. Jadi kita harapkan subsidi itu dapat dikekalkan. Dan macam mana nak dapat duit?
daripada subsidi tersebut ialah dengan cara kita manage the operating expenditure. Sebab kita tahu dekat dalam bajet kita ni operating expenditure is more than the capex itself. Begitu. Dan yang terakhir yang kami fokuskan ialah berkenaan dengan meningkatkan pendapatan rakyat. Ada beberapa perkara yang kami cadangkan, di antaranya adalah untuk kita memperkasakan institusi zakat, dan kita mencadangkan supaya ianya dibuat secara berpusat. Technicality-nya kita serah kepada kerajaan lah. Kemudiannya kita juga menekankan tentang perlunya reskill dibuat kepada golongan berpendapatan menengah, yang di mana range sekarang ini terlampau besar, menyebabkan ada di kalangan golongan yang dimasukkan dalam pendapatan menengah ini yang mereka sebenarnya suffering, tapi dia kena range itu besar, mereka termasuk juga dalam itu dan mereka tidak menikmati perkara-perkara yang didapati, sepertinya contoh BRIM for example tak dapat, ya. Kemudiannya kami juga sentuh tentang pengaliran wang keluar negara, daripada dalam negara keluar daripada pekerja-pekerja asing. Untuk pengetahuan rakan-rakan media sekalian, jumlah pengaliran wang keluar pekerja asing pada tahun 2009 adalah sebanyak 10.5 bilion, dan pada tahun 2013 ia mencecah 25.1 bilion. Banyak, maknanya berlakunya eksponensial penambahan. Kalau kita proporsionalkan, maknanya bertambahnya tenaga-tenaga pekerja asing dalam negara kita. Sebab itu kami menekankan supaya perkara ini dapat dikawal, sebab kita bukannya tak ada manpower, hatta ikut daripada statistik yang kita dapat, jumlah pengangguran di dalam negara semakin lama semakin bertambah. Maka kita cadangkan supaya perkara ini dapat ditelitikan. Dan yang kedua, kami minta juga supaya shadow banking ni, macam syarikat keuangan berlesen, pinjaman keuangan berlesen, koperasi ini dapat dilihat semula oleh kerajaan dari sudut kelulusannya, supaya rakyat boleh berbelanja dengan lebih berhemat. Sebab sekarang ni rakyat ada alternatif. Kalau tak dapat pinjaman bank sebab bank bagi syarat yang ketat, dia boleh lari ke shadow banking inilah. So kita minta untuk ditelitikan. Kalau ia baik untuk rakyat, teruskan. Tapi kalau ia tidak baik kepada rakyat, maka kita minta untuk kerajaan lihat dengan teliti.